Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton wanita hari ini? Hari ini hari Isnin kan awal kan? Ya. Kami harapkan anda semua dalam keadaan yang penuh bersemangat, sihat dan ceria untuk sepanjang minggu ini. Double H hari ini. Kalau dengan Farid dengan Fatin double F. Hari ini double H, Hasfiza dan Awal Rizwana. Dia guna nama Hasfiza hari ini. Menemani anda selama 1 jam ini, insya-Allah. Ala-ala kesempatan ni pada hujung minggu lalu ramai yang mendirikan rumah tangga, ada akad nikah, ada wedding, resepsi dan sebagainya. Selamat pengantin baru kita ucapkan. Semoga berbahagia hingga ke syurga, insya-Allah. Alah, sekejap. Ada bonus minyak. Lambat lagi, bau tu jauh tu. Ada open house kot ni. Okey. Dan sebenarnya ramai juga yang tapi dalam masa yang sama kita harus Bapa sekarang ni pastinya tentang HFMD, iaitu tentang penyakit kaki, tangan dan mulut dalam kalangan anak-anak. Oleh itu, laporan terkini daripada Berita Harian sebanyak 100 itu kita kena penting tu, kita kena titik beratkan kalau sama-sama untuk kita menjaga kesihatan dan juga keselamatan diri. Kami nak kongsikan sesuatu lagi yang menarik perhatian. Saya kira bukan saja kita di Wanita Hari Ini, tapi yang juga menarik perhatian ramai dalam kalangan rakyat di Malaysia. Ini antara sedang mengandung pun tetap bekerja keras dan kita harapkan sentiasa sihat dan selamat sahaja kandungannya. InsyaAllah. Okey, tetapi kalau kita nak bercakap ini macam-macam kreativiti. Ya, betul. Macam-macam kreativiti yang dianugerahkan kepada bersama dengan anda penonton. Dan hari ini kita nak cakap tentang satu topik. Hari Isnin ni santai-santai je. Kita nak cakap tentang move on. Bukan mudah nak move on, tapi kan kalau dengan move on je jangan ingat dalam perhubungan saja, dalam relationship dengan mungkin bekas teman lelaki, bekas teman wanita. Kan, tapi ada macam-macam perkara yang mungkin ada perkara yang lalu yang suka untuk dilupakan. Jadi kita nak tahulah hari ini macam mana untuk kita terus bergerak ke hadapan. Tak sedih lama-lama, tak marah lama-lama, tak kecewa lama-lama. Betul, tapi sebenarnya ini yang kita nak kongsikan bersama dengan anda penonton. Kalau mungkin anda juga ada pengalaman anda sendiri, mungkin dah selesa kat satu tempat kerja kan, tak tahu macam mana nak move on, kita dalam comfort zone dan sebagainya, ataupun anda mungkin ambil masa yang lama untuk move on daripada insan yang paling anda sayangi, anda boleh kongsikan bersama kami di media sosial yang tertera. Ya, kita nak berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini di Wanita Hari Ini. Jadi laporan yang dikongsikan sebentar tadi sedikit sebanyak menggambarkan arah tuju perbincangan kita pada hari ini tentang move on. Move on seperti yang kita cakap ke awal tadi lah Fiza, bukan saja dalam perhubungan tapi banyak aspek kekecewaan, rasa marah. Kadang-kadang sekecil-kecil perkara yang berlaku semalam pun susah kita nak move on. Jadi overthinking, fikir terlalu banyak pula. Kadang-kadang kita kecewa dengan ending drama pun susah nak move on juga. Susah. Ini yang berlaku dalam kehidupan sebenar kita. Sama ada kita sedar ataupun tidak, itu berlaku sebenarnya dalam kehidupan kita setiap hari. Dan hari ini kita nak kongsikan topik ini dengan mereka yang lebih arif dan juga pakar, individu yang lebih arif dan pakar dan juga mungkin mempunyai pengalaman dalam kehidupannya yang ingin berkongsi bersama kita di WHI. Kalau di hujung sana, kita perkenalkan Encik Khairul Arif Razali selaku Pegawai Psikologi Klinikal Jabatan Perubatan Psikologi PPUM. Atas masa yang diluangkan bersama kami. Terima kasih sudi jemput. Masya Allah, saya tengok Abi Abadi daripada saya sekolah. Tapi sekarang ni Abi Abadi masih lagi cantik. Apa yang berlaku, itu pun boleh dikatakan sebagai move on. Kan, rasa betul-betul terima daripada kita cakap, indah dan juga diri kita. Encik Khairul, cara orang nak move on ataupun nak lupa apa yang jadi itu berbeza. Ada yang cepat, ada yang kata kalau kita nak lupakan benda tu jangan teruskan bercakap tentang perkara yang sama. Lagi susah kita nak bergerak ke depan. Jadi kita nak tahu berdasarkan pengalaman Kak Ibi sendiri kan dalam jua situasi yang berlaku, bagaimana apa yang Kak Ibi bercakap tentang apa yang Ibi kongsikan ini. 14 tahun dah pun berlalu dan hari ini Ibi telah pun berada dalam fasa baharu kehidupan Ibi. Tetapi ada mereka yang mungkin dah 15 tahun, 16 tahun sebenarnya mengalami fasa-fasa tertentu dalam kehidupan belum move on. Betul. Masih lagi belum bangkit, belum bangun untuk menerima kehidupan baru. Cik Khairul, adakah salah sebenarnya? Adakah sebenarnya tak salah untuk seseorang itu mempunyai rasa tidak mahu move on, dan berapa lama kita boleh beri masa untuk seseorang individu tu untuk sebenarnya harus bangun, bangkit dan ada kehidupan baru macam yang AB katakan. Jadi macam ombak lah kadang-kadang ada pasang, ada surut dan sebegitu. Betul. Cik Khairul, ada setengah orang dia cepat saja nak move on, tapi apa antara sebab utama setengah ni rasa susah sangat, ambil masa yang lama mencapai tahap move on ni? Faham, itu bergantung kepada keadaan diri seseorang itu juga mana saya kita faktor-faktor sekelilingnya juga. Ini juga mungkin berkait rapat dengan AB sendiri. Apabila AB berkata bahawa AB dah move on, ketika itu aku perlu bangkit, aku perlu bangun, aku perlu move on kerana ada banyak lagi perkara yang harus diselesaikan.
Sebab tu yang susah tu. Macam mana daripada satu perkara yang menyedihkan, hari ini baik, hubungan akrab, anak-anak dan sebagainya. Itu yang nak tahu. Memang bukan saya punya lah. Tapi sebenarnya mencabar jugalah sebagai seorang selebriti, sentiasa ada reminder ni juga. Macam ada setengah orang mungkin nak move on tapi sentiasa berjumpa dengan orang tertentu di tempat kerja. Sebagai selebriti ada saja laporan-laporan di media dan sebagainya, dan untuk overcome, nampaknya kalau kita lihat keadaan Abby berjaya melakukannya dan semua orang dapat lihat. Cik Khairul, ini yang harus juga kita kongsikan bersama dengan penonton. Bagaimana daripada satu sisi ataupun fasa kehidupan yang berbeza dahulu, dengan move on ini membawa kepada satu arah kebaikan. Lebih banyak kebaikan dan juga manfaatnya untuk anak-anak, keluarga dan juga persahabatan itu sendiri. Ini yang mungkin kita nak kongsikan juga kepada penonton kita. Tapi kita bukan nak cakap dari sudut perhubungan sahaja. Kadang-kadang macam Cik Khairul katakan tadi, ada individu yang mungkin menerima berita kesedihan, bencana, kehilangan insan-insan tersayang, maupun ada dalam keadaan-keadaan tertentu individu yang mungkin dah bekerja selama berpuluh tahun, kemudian kehilangan kerja dan sebagainya. Ini juga mungkin memberi kesan dan impak yang besar untuk mereka terus move on. Bagaimana kita nak bantu mereka? Baik, mungkin sebagai peranan ini betul. Cuma kalau si yang mungkin individu-individu ini mungkin alami. Cumanya akan memberikan kesan bagaimana orang itu boleh menghadapi situasi yang mereka alami yang agak menekankan. Saya suka bila Cik Khairul sentuh tentang hal inilah, sebab bagi saya mereka yang melaluinya, yang nak move on ni tahu step-step dia apa. Layan perasaan, luah perasaan, tetapi mereka yang cuba nak tolong ni sentiasa bagi cadangan. Apa kata buat macam tu? Apa kata jangan layan? Itu akan menambah tekanan, dan itu kita sebagai orang sekeliling kena tahu bagaimana untuk bantu mereka move on juga. Kita nak pergi ke arah itu pula, tapi sebelum itu jom kita saksikan TikTok yang dirangkumkan untuk anda. Kongsian yang sempat dirangkumkan oleh rakan wartawan kita hari ini daripada TikTok. Terima kasih atas perkongsian tersebut yang dapat kami kongsikan bersama penonton wanita hari ini. Ya, dan sekarang ini kita nak tahulah tentang kesannya. Apabila seseorang itu terlalu melayan diri, susah nak move on, kesan-kesan dia kepada orang lain, Cik Khairul. Media sosial ada dilaporkan tentang seorang wanita ini yang tadi sempat juga dalam laporan kita kongsikan tentang seorang wanita ini yang ditinggalkan bekas kekasih dan sehingga 3 bulan tak mandi, trauma dan sebagainya. Bila kita bercakap tentang move on ini, kadang-kadang mungkin kita ingatkan kita biasa-biasa. Tetapi kadang-kadang mungkin juga disebabkan faktor-faktor lain yang boleh mengakibatkan diri seseorang itu sukar untuk move on. Mungkin memang dah ada masalah-masalah tertentu. Adakah itu antara faktor-faktornya? Betul. Dirilah. Kalau tempoh masa yang diambil tu untuk move on, kadang-kadang kita bukan secara sepenuhnya, ada on off juga. Bila saatnya rasa okey dah lepaskan segala ni, dah boleh teruskan kehidupan macam biasa. Musim ni tak ada selesai kan? Dan saya kira kalau orang yang mengikuti perkembangan Abby Abadi daripada dulu, macam saya sih memang follow Instagram Abby Abadi daripada dulu. Jadi agak macam-macam. Kalau kita lihat bagaimana seseorang itu move on, kadang-kadang kita perlu orang putih kata diversify. Kita perlu ada juga sibukkan diri kita, distraction, ataupun kita kena cari satu perkara lain untuk kita terbiasa. Jadi maknanya bila macamlah sifat. Saya rasa kan personality seseorang tu juga yang bantu dia untuk mudah move on ataupun tak, sebab ada setengah yang jenis melayan, malas nak fikir. Adakah mereka yang jenis suka overthink, suka analisis sesuatu yang buatkan dia susah nak ke depan? Itu itu salah satu faktor di mana kalau ada je benda-benda yang berlaku, nation yang bermanfaat. Jadi janganlah kita ambil perkara-perkara yang kecil tu untuk kita rosakkan diri kita. Maksudnya kita harus bangkit untuk buktikan kalau lah mungkin dalam hubungan percintaan, kekecewaan dan sebagainya, kita bangkit dan buktikan kita lebih bagus, lebih hebat, lebih berjaya daripada sebelumnya. Tetapi kalau dalam situasi yang berbeza pula, situasi kehilangan, situasi kematian yang mengejut dan sebagainya, bagaimana sebenarnya kita mungkin orang sekeliling, ahli keluarga maupun rakan-rakan boleh memberi ruang kepada mereka ini untuk heal ataupun untuk pulih kembali. Cik Khairul. Pastinya penonton WHI ini sentiasa mendapat inspirasi daripada Abby Abadi, dan kalau mereka nak dengarkan kata-kata semangat kepada mereka yang mungkin rasa beratnya untuk teruskan kehidupan dengan masalah-masalah yang ada, sekecil-kecil perkara pun. Jadi kita nak dengarkan kata-kata semangat daripada Abby kepada mereka. Perkara itu mungkin berlaku dalam kehidupan kita. Kadang-kadang bukan saja kehilangan insan terdekat dengan kita, tetapi kadang-kadang sahabat
andai dan sebagainya yang mungkin itu individu-individu yang biasa dan kita memberi sokongan kuat kepada kita. Apabila kita kehilangan mereka, mungkin kita ambil masa sedikit untuk pulih, untuk membiasakan keadaan kita. Jadi Cik Khairul, mungkin Cik Khairul boleh kongsikan juga kepada penonton kita. Kadang-kadang kita dengar perkataan move on ni hari-hari. Tetapi mungkin ada juga dalam kalangan individu ini Oleh situasi individu tersebut berkenaan dengan situasi yang menekankan yang dialami oleh mereka. Ya, semuanya bermula dengan diri sendiri dululah. Betul. Kan, cari kekuatan diri, barulah senang untuk nak move on, teruskan kehidupan. Bukan untuk diri sendiri saja, dengan untuk orang-orang yang disayangi. Betul. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Encik Khairul Arif Razali bersama pengalaman yang dikongsikan. InsyaAllah. Dan semoga perkongsian kita hari ini daripada AB yang berkongsikan pengalaman dan juga daripada Cik Khairul sendiri dapat memberi banyak manfaat kepada penonton-penonton kita yang mungkin ketika ini dalam fasa sukar untuk move on, tak tahu bagaimana nak mulakan fasa move on itu. InsyaAllah semoga ada banyak manfaatnya yang dapat diguna pakai dalam kehidupan seharian. Kita nak berehat dahulu seketika, sekembalinya nanti ada pelbagai lagi perkongsian menarik yang akan terus kami kongsikan bersama anda. Wanita, hari ini ada banyak perkongsian yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda penonton. Tapi sebelum tu kami nak kongsikan sesuatu juga yang menarik lah. Ini kita santai-santai lah hari Isnin ni kan Hawa kan? Relax saja. Kita tengok apa yang dikongsikan oleh anda di ruangan media sosial TikTok yang ingin sama-sama kita saksikan. Silakan. Itu dia tadi perkongsian daripada TikTok yang sempat dikongsikan kepada anda. Kalau kita bercakap tentang topik move on ini, sebenarnya kan Hawa kan, tadi ada banyak juga yang telah pun kita kongsikan bersama anda. Tapi hari ini kami nak bawakan sesuatu yang cukup istimewa kepada penonton wanita hari ini bersama dengan seorang individu yang memang cukup hebat dari segi nyanyiannya dan seorang yang sememangnya membawakan lagu ini dengan cukup baik. Betul, untuk nak dapatkan feel dan perasaan sesuatu lagu itu, pelbagai perkara yang dilakukan untuk menyampaikan sebuah lagu yang berjudul Sudah, yang asalnya sebenarnya lagu ini dicipta khas untuk arwah Siti Sarah. Tapi sebelum kita dengarkan lagu itu, Hawa, apa kata kita saksikan dahulu bingkisan personality bersempena dengan ulang tahun ke-38 TV3 bersama dengan individu hebat ini bernama Ruhi Syafinas. Saksikan. Oh, itu dia. Jangan sudah lagi. Tak cukup puas. Okey. Ini dia persembahan Sudah daripada Niki Parikat. Kalau kita dengarkan bait-bait liriknya dengan kekuatan vokal Niki memang meremang bulu roma. Tahniah diucapkan kepada Niki dan saya kira penonton-penonton juga mungkin merasai yang sama. Apatah lagi ada cerita di sebalik lagu ini. Mungkin kita boleh kongsikan. Niki, bila dilamar untuk membawa lagu ini yang mungkin semua orang pun tahu siapa sebenar penyanyi asal lagu ini, apa perasaan Niki ketika itu? Sampai dan masuk dalam lagu ini macam-macam yang dilakukan. Katanya sebagai anak teater, balut dalam selimut, ikat tangan dan sebagainya. Berapa lama melakukan rutin macam tu untuk dapatkan feel lagu Sudah ni, Niki? Tak kuasa dah. Okey, dan kita nak ucapkan tahniah kepada Niki dan mungkin Niki seperti biasa peminat-peminat Niki yang mungkin nak tahu mengenali Niki dengan lebih rapat lagi, yang nak tahu perkembangan terkini, lepas ni ada showcase kat mana, ada konsert kat mana, bagaimana nak ikuti perkembangan Niki, bagaimana caranya? Untuk pergi ke konsert Niki. Okey, thank you Niki. Selamat menyanyi Niki. Thank you so much. Thank you so much. Dan semoga lagu Sudah akan terus hit menjadi halwa telinga kepada pendengar-pendengar dan juga peminat muzik tanah air. Kita nak berehat dahulu. WHI belum sudah lagi. Kita akan kembali lagi selepas ini. Lagi di Wanita hari ini. Terima kasih kerana terus setia bersama TV3 dari awal siaran WHI sampailah sekarang. Harapnya segala perkongsian memberi iktibar dan manfaat buat semua, insyaAllah. Daripada topik kita sampailah kepada segmen personality kita tadi tu kan. Rindu saya pada Ruhi Syafinas. Ruhi Syafinas ni merupakan penerbit saya ketika saya mengacarkan Nona. Oh, sempat kerja sekali. Sempat dan juga penerbit di Wanita hari ini. Dan esok insya-Allah kami akan bawakan satu lagi topik kepada anda tentang kepentingan khasiat susu dan apa kesannya jika anda kekurangan nutrien susu. Tepat jam 12 tengah hari esok kita jumpa esok ya. Hawa ada menu juga tu kita nak kongsikan esok. Menu apa yang best? Ada 3 menu istimewa yang sesuai dengan susu. Jadi pastikan terus bersama kami di Wanita hari ini. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.